Okey. Contoh apa? CRS yang selalu keluar, yang you all selalu dengar. Apa? Tolong bagi sekejap. 2 tahun. Okey. Doji tak cukup kuat, actually tak cukup kuat. Engulfing, yes. Okey, doji tak cukup kuat. Engulfing, yes. Okey. So contoh hammer. Contoh hammer hijau. Okey, kalau hammer merah tu dia tak cukup kuat lagi. Okey, doji tak cukup kuat, dia perlukan next candle confirmation. Hammer hijau ataupun bullish engulfing. Okey, ataupun evening star. Morning star. Siapa yang tak tahu apa benar ni? Ada tak yang tak tahu? Apa itu hammer hijau, apa itu bullish engulfing, apa itu morning star? Ada tak yang tak jelas? Yang baru dengar hari ni? Hanging man duduk dekat atas. Hanging man tu signal cell yang perlukan next candle confirmation. Okay. Tweezer bottom, Marubozu, apa itu Marubozu, apa itu hammer, doji, apa dia punya fungsi, apa dia punya message. Kalau tak ada, please cari. Tak apa. It's okay, no problem. Alright. Tapi dah pernah beli saham dah. Iziana ni dah pernah beli saham. Belum beli lagi. Harap-harap belum beli lagi lah. Alamak, dah pernah pula. Okay. Lepas tu terkontang kanting dekat atas lah. Oh, intraday. Kalau ada masa, okay, intraday. Kalau you sibuk, memang you akan susah lah. Okay. Kalau you ada masa, okay, tak ada masalah. Kalau you tak ada masa, you sibuk, trade intraday, memang akan ada masalah. Walaupun kerja sendiri pun, kita akan sibuk kan. Unless kerja sendiri tu mungkin buat online sebelah malam, okey lah. Alright. Benda tu dekat sini. So dia mesti keluar dekat sini. Tak kisahlah. Okey, sama ada bawah daripada level yang breakout ataupun tak, so kita nak dia ada dekat sini. Okey. So contoh kita tengok tadi MyEG. Okey, contoh MyEG kan. Lepas saja breakout, dia pullback, ini adalah harami, kemudian confirmation dia adalah bising pula anjing ni. Anjing jiran. Okey. Ini adalah harami, kemudian ada next candle confirmation, ini adalah signal buy yang kuat lah. Okey, walaupun dia ada next sedikit, tapi itu kita. Okey, yang mana ada hammer. Kat sini ada morning star. Okey, ini ada morning star. Okey, so dekat situ kita boleh letak cut loss. So andai kata harga saham tu selepas keluar morning star ni dia turun, kita wajib cut loss lah. Alright, yang mana dia punya risk, kalau kita beli dekat sini, dia punya risk lebih kurang 11% lah. Okay. Okay. So, kalau 11% boleh beli kan tak boleh beli? Kalau ikut saya punya SOP tak belilah, tapi sebagai contoh saya nak letak 11% dulu. Okay, dan dia punya ratio kalau kita beli, at least kita nak dapat 22%. Okay, so dia bagi hari itu maksimum sampai 30%. Okay, ini time frame weekly. Okay, time frame weekly. Alright. So, itu yang ketiga. Nak tengok contoh lagi? Okey, kalau nak entry guna time frame weekly ataupun daily. Untuk entry swing kita pakai daily. Okey, weekly ni kita nak tengok dia punya direction. Okey. Ini sebagai contoh lah. Kat sini ada bullish engulfing. Okey, dia breakout, pullback, ada bullish engulfing, dia naik. Lepas tu dia naik. So sekarang ni breakout, so nak tunggu apa? Counter susun. Dah breakout.
Ada siapa yang sangkut dekat sini tak? 600 ada tak yang sangkut? So apa perasaan? Okay, so sekarang dia breakout. Okay, so kalau ikut saya punya point tadi, kita perlu tunggu pullback je lah. Tunggu pullback, tunggu CRS. Okay, kalau orang trade intraday, dia ada peluang lah untuk trade masa 7 Januari tu, dia ada peluang untuk entry. Itu untuk orang yang ada masa. Kalau you tak ada masa, sibuk, so dia akan sangkut dekat 60 sen lah. Okay, 60 sen sekarang tinggal 48 sen. Ada yang sangkut tak? Baik mengaku. Okay, so kita tengok contoh sebelum ni. Ada breakout, kemudian dia akan pull back. So benda tu lah yang kita nak hack. Benda tu kita nak cari pullback, nak cari entry masa tu. Alright. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat. Okay, yang keempat ni, you all kena ada ilmu satu ilmu ni lah. Okay, ilmu momentum lah, kita panggil momentum ataupun kita nak panggil cycle. Okay. So biasanya ada yang nak tahu tak ni? Okay. Sudi nak share benda ni. Alright. So yang keempat, kita nak cari timing untuk entry. Timing entry masa oversold. Okay, masa oversold, tak kisahlah you guna, ini kita guna indikator lah. You nak guna RSI ataupun you nak guna stochastic, tak kisah. Tapi kita nak cari entry masa oversold. Okay, masa oversold. Okay, so dekat sini ada satu. Okay, ini yang pertama. Okay, breakout. Yang kedua. Dan yang ketiga, CRS. Dan yang keempat, terletak dekat bawah sini. Okay. Semasa CRS ni keluar, contohlah kita guna stochastic RSI. Okay, stochastic RSI ada satu line. Kemudian masa CRS ni keluar, dia mesti oversold lah dekat sini. Okay, saya lorek kan dekat sini. Dia mesti oversold. So kalau tak oversold, macam mana? Boleh beli juga, tapi dia macam tak cukup padu lah, tak cukup syarat orang panggilnya. Alright, so ini adalah ciri saham yang berpotensi. Yang pertama sekali mesti breakout, yang kedua mesti buat pullback, yang ketiga ada CRS, yang keempat timing untuk kita entry. Ini kena guna indikator actually. Okay, kena guna indikator. Okay, macam saya selalu guna stochastic RSI, contoh. Setengah orang dia guna MACD ataupun dia guna RSI sahaja. Alright, so benda tu terpulang. Apa yang you belajar, you pakai. Alright, itu adalah ciri-ciri saham yang boleh bagi kita konsisten, yang akan berpotensi naik biasanya. Alright. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh Enchem Berhad, ada resisten dekat sini, breakout, pullback kat sini. Apa benda ni? Ini adalah Morningstar. Okay, so Morningstar ni bersama dengan stochastic RSI yang oversold. So lepas tu dia naik. Okay, sini dia turun lagi. Ada Hammer, stochastic RSI oversold. So ada potensi naik. So kalau dia tak mau naik, you all janganlah, kalau orang Penang panggil ni, janganlah tegang. Okay, so kalau dia tak naik, dia turun bawah. Kalau dia close di bawah garis support, kena cut loss lah. So that's why kita nak tunggu CRS tu, sebab kita nak letak cut loss. So kalau yang ni 6%, okay, tengok dia punya potensi dia berapa.
Okay, 20%. So risk kita pegang 6%, potensi dia dah naik lah ni. Okay, so ada cara lah kita nak kira, actually nak kira benda ni ada cara lah. So dia naik sampai 18%. So achieve kita punya target. Alright, so kita tengok krono. Okay, so yang ni dia tak breakout. Okay, so dia breakout ke bawah. So kalau yang macam ni, macam mana? Okay, kalau macam ni macam mana? So jangan belilah, tunggulah sampai dia breakout. So sekarang ni dia dah breakout downtrend line, breakout, pullback. So tunggu signal dekat sini. Okay, tunggu sini. Actually counter teknologi ni dia ada something lah dia nak buat. Alright, so sekarang ni tak ada lagi CRS yang kuat. Okay, just tunggu CRS satu lagi dan oversold. Sebab dia dah breakout. Okay, oversold, ada CRS yang kuat lah, hammer bullish. Dengan syarat stop loss yang kita apply tu below 10%. Jangan tak apply pula cut loss. Walaupun signal tu dah cukup syarat, tapi kita tak apply cut loss, habislah. Alright. Okay, counter 9 leg. Okay, so breakout. Macam sekarang ni dia breakout. So tunggu pullback je lah. Okay, sebab kita nak tunggu dia oversold, baru kita akan entry. Tapi kalau nak entry sekarang ni boleh ke tak? Actually boleh. Tapi kat daily tak cukup syarat lagi lah. Tapi kena letak sebab dia dah ada support dekat sini dah. Kena letak support dekat situ. Kalau andai kata dia turun, kena cut loss lah. Kena cut loss berapa persen ni? Okay, 8%. Lebih kurang 8%. So kalau perlu cut loss dulu, tunggu dia pullback balik. Dah oversold nanti, baru kita akan buat pembelian semula. So tak ada masalah actually. Dengan syarat, cut loss kita letak tu dekat tempat yang betul, yang dah ada base. So kalau dia turun, kita cut loss dulu dan kita tunggu peluang yang baru dekat bahagian bawah sini. Okey. Okey. Ada beberapa soalan tak? Saya dah bagi dah. Ini dia punya ciri-ciri, kemudian timing entry masa oversold. Alright. Kalau yang dah belajar, please buat back test. Macam mana nak buat back test? Macam mana kita nak buat back test? So you all ingat ciri-ciri yang ni. You all tengok balik saham-saham yang sebelum ni. Okay, you all carilah masa dia oversold tu apa yang keluar dekat sini. Masa oversold apa yang keluar dekat sini. Alright. Okay. So secara mudahnya macam itulah. Okay, tapi bila kita nak apply tu, dia akan ada saya cakap macam mana? Dia akan ada onak duri lah. So kalau benda ni semudah tu, senang lah. Tapi sebabnya saham ni dia berkait rapat dengan kita punya emosi. Okay, so bila kita punya emosi tu tak berapa nak okay, tak ada trading plan yang betul, so dia akan mengganggu kita punya cara kita buat decision. Alright. Cuba cari saham yang dalam fasa permulaan uptrend atau yang sedang uptrend. So ciri-ciri saham yang berpotensi ni semua dah ada kat dalam ni. Okey, yang keempat, elakkan beli saham yang dah tinggi. Okey, dan cari entry masa pullback. Ini saya dah cerita dah. Right? So masa uptrend, breakout, anda perlu tambah ilmu dan cari ilmu yang sesuai dengan cara trade. Ini kalau yang tak ada lagi, macam sahabat kita tadi dia tak ada lagi ilmu candlestick, please cari ilmu candlestick. Right? Please cari ilmu candlestick. Kalau you all tak ada lagi ilmu momentum, please cari ilmu momentum. Yang tu saja. Sebenarnya dia actually boleh lah. You all nak belajar sendiri boleh, tapi langgar dinding lah. Okay? Unless kalau you all ada tempat untuk you all belajar, you all please cari. Alright? Okay. Okay, so kita masuk topik bonus. Okay, macam mana nak jadi trader saham yang konsisten?
Okay, yang pertama sekali anda perlu kuasai beberapa aspek ilmu analisis saham. Okay, technical analysis. Kalau you all ada tempat belajar ilmu fundamental analysis, itu adalah bonus. Alright, kalau ada dua-dua tu bonus. Tapi saya sendiri, saya just fokus kepada technical analysis. Untuk fundamental analysis, just saya ambil tahu saja bila quarter report, untung rugi, ada bonus issue, bagi-bagi, ada catalyst, yang itu just kita ambil tahu saja, tapi bukan as a buy signal. Alright, so kita nak cari saham apa yang kita patut fokus, itu fundamental analysis. Masa bila kita nak beli, itu adalah technical analysis. Dia punya signal dia apa? 4 ciri-ciri itu tadi. Okay, so ini ilmu wajib yang you all perlu adalah ilmu asas price action. Okay, candlestick, trend, support dan resistance ataupun ilmu chart pattern. Yang ni perlu master. Okay, so bila saya sebut inverted cup and handle, apa benda tu? So kena tahulah. Okay, bila kita sebut head and shoulder, kita dah tahu dah head and shoulder dalam fasa apa. Okay, accumulation ataupun distribution. Yang tu semua ilmu-ilmu asas price action. Baru asas tu. Okay, so kalau kita combinekan ilmu asas ni, barulah dia akan menghasilkan ilmu yang advance. Okay, setengah orang dia terus belajar yang advance, terus belajar intraday, yang itu adalah sangat-sangat advance. Sedangkan kita candlestick hammer pun kita tak apa nak jelas lagi. So macam langkau lah, sorry saya cakap macam langkau lah. Okay, patutnya kita ambil dulu SPM ataupun diploma ataupun ijazah dulu, dia step by step. Baru kita ambil PhD. Ini terus daripada PMR terus ambil PhD. Habislah. Okey, yang tengah-tengah tu dia macam tertinggal. Okey. Kemudian yang ketiga, kenal pasti breakout with volume. Breakout apa? Tadi saya dah sentuh. Okey. Breakout apa? Breakout EMA ke ataupun breakout 52 weeks high ataupun breakout anything lah, anything yang breakout lah. Alright. So kita nak tengok apa benda yang dia breakout tu. Okay, yang keempat, indikator yang boleh bantu kita buat analisis price action. Contohnya exponential moving average, okay, ataupun moving average, ataupun siapa yang dah belajar Bollinger Band, please guna. Alright. So kalau yang tak ada lagi, please cari. Okay, yang kelima, indikator untuk ukur momentum. Macam saya cakap tadi, saya guna stochastic RSI. So siapa yang nak guna RSI, please guna. Tapi kena belajar lah MACD. Okay, yang mana volume ni sendiri pun adalah indikator untuk momentum. Okay, so yang keenam, last sekali, trading plan yang mantap dan money management. Okay. Okay. Ada apa-apa soalan tak? Dah dapat idea dah macam mana nak trade saham. Okay, secara ringkasnya adalah breakout with momentum. Momentum ni adalah volume lah. Pullback dan signal buy. Kemudian ada CRS lah, signal buy tu. Kemudian kita buat trading plan. Kemudian kita just repeat saja benda ni dekat saham-saham yang lain. Kemudian kalau kita dah dapat ilmu ni, start dengan paper trade, at least 2 bulan lah. Okay, untuk test ilmu dan juga emosi. Alright, so macam mana nak mulakan belajar saham ni? Adakah nak buka akaun CDS tu dulu? Actually bukan, itu adalah langkah along the way. Alright, actually you all perlu start macam ni. Tak apalah kalau dah beli saham tu, okey lah. Pertama sekali, you all perlu cari ilmu dulu. Cari ilmu. Cari nak belajar sendiri ke, nak belajar dengan orang ke, terpulanglah. Alright. Okay, itu yang pertama. Cari ilmu. Okay. Yang kedua, paper trade. Okay, so daripada paper trade, ni lah kita nak dia ada kembangan lah. Okay. So daripada paper trade ni lah kita nak tengok ilmu yang kita guna. Okey ke tak okey. Alright.
So kalau tak okey, adjust. Kalau adjust pun tak okey lagi, cari ilmu lain. Okey. Kalau you all ada tempat untuk bertanya, tanyalah. Adjust dan tanyalah. Dan rujuk dekat mana yang you belajar. Kalau tak okey lagi, cari ilmu lain. Alright. Sebab tu kita perlu buat paper trade. Ini ramai yang terus terjun tanpa tahu apa itu saham, apa itu hammer, terus terjun. So that's why dia tak faham. Bila terjadi macam 2-3 bulan lepas, dia terkontang-kanting, terumbang-ambing. Sedangkan orang yang faham, dia dah lepak tepi dah. Dia dah relax lagi, tunggu signal yang baru. Dan masa sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk kita cilok daripada bawah. Sebab banyak saham yang buat pullback. Actually saham banyak yang dah gerak dah. Last 2 weeks dah gerak. Okay. Okay. Kemudian yang ketiga, barulah bila kita dah buat paper trade 2 bulan, 3 bulan, kita dah yakin, barulah kita buka CDS. Bukan. Barulah kita trade real money. Okay. So, CDS nak buka masa bila? Masa dekat sini lah. Okay, CDS. Belajar dulu pun tak apa. Nak buka dulu pun tak apa, tapi kena follow yang ni. Yang ni step yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ramai orang dia terus CDS, terus trade. Habis lah. Okay? Okay, ada beberapa soalan? Sebenarnya sharing dah habis dah. Ada beberapa soalan tak? Ada apa-apa soalan? You nak tanya? So sekarang ni dah dapat dah idea macam mana you all nak trade. Macam mana you all nak cari saham. Dah dapat idea dah. Okay. Ya, saya baca soalan jap. Pun kita nak cari saham yang dah downtrend, okay, dan kita dah boleh lukis garis downtrend tu dan tunggu saham tu breakout. Contoh ni saham-saham yang breakout ni, saham-saham yang breakout 52 weeks high. Okay, so saya masukkan dalam satu list macam kat sini. So tunggu pullback je lah. Okay, walaupun keesokannya tu dia terus naik, so saya as a swing trader memang tak hiraukan lah counter yang macam ni. So saya punya hati tu kita tegar, kita tak akan kejar saham yang macam ni. Biarlah dia nak naik 100% pun kita tak nak kejar. So kita nak kejar saham yang macam ni. Breakout, pullback, oversold, kita beli. Alright. So kalau macam AHB, kalau kita beli dekat sini, saya nak letak cut loss dekat mana? Tak ada tempat nak letak cut loss. So agak bahaya. Alright. Actually ada cara untuk beli. Tapi tak sesuai dengan masa yang saya ada lah. Actually ada cara untuk beli counter yang sedang rancak naik.
You all kalau masuk kelas saya ajar benda tu. Alright. Okay. So kita nak tunggu yang breakout, pullback, ada CRS, SAP, beli. Puskapi, tunggu pullback. Okay, so kita nak cari yang macam timing dekat sini. Nampak? Okay. Kita nak cari yang macam ni lah. Okay. So tunggu satu lagi signal yang betul-betul kuat, baru kita akan buat pembelian nanti. Alright. So paling awal sekali dekat sini lah. Ini kita detect lagi awal lah. Kita dah detect 15 Oktober. Kita dah detect 1.74 15 Oktober. Keluar signal dekat sini. Okay. Tapi lepas beberapa bulan baru dia start naik lah. Okay. So dia bagi hari tu berapa persen? Lebih kurang 16% dalam tempoh 2 bulan gitu. Okay, satu lagi saya nak sentuh. As a swing trader, as a part-time trader, you all perlu ada satu mentality yang why kita trade saham. Why kita trade saham? Sebab yang pertama sekali kita nak better return. So apa maksud better return? So kalau kita melabur kat tempat lain, kita akan dapat 7% dalam tempoh setahun. Ini kalau 2 bulan dapat 16%. Is it better or not? Okay, itu soalan yang kita perlu jawab lah. Okay, Evergreen. Evergreen pun dah breakout. Okay, Metric. Semua benda-benda ni sama-sama kita nak tunggu pullback lah. Okay, Metric ni dia punya timing dah hari tu dekat sini lah. Dekat sini. Okay, 2% sahaja dia punya risk. Okay. Okay, cumanya kadang-kadang dia kadang-kadang ada false signal. That's why saya cakap dekat situ perlu letak cut loss. Okay. Point tadi tu. Why kita nak letak cut loss ni? So kita nak kecilkan risk. Sekejap. Apa pasal jadi macam tu? Okay, sebab apa kita nak sebab apa kita nak letak cut loss? Tak lain dan tak bukan adalah kita nak kecilkan risk jika ada false signal. So macam mana nak kenal pasti false signal? Tak boleh kenal pasti. Dia kadang-kadang dia jadi dan kita akan terlibat, terbabit dalam false signal. Terutama sekali semasa market sedang buat correction, masa sentimen tak okey, so akan banyak keluar false signal. That's why bila kita tengok market tu suram, okey, dia sepatutnya indeks tu naik tapi tak naik, itu adalah first signal untuk kita hati-hati lah, untuk kita hati-hati. Tuan trader tanya kalau guna oversold tu kena combine indie apa lagi yang elok. Okay, saya personally, kalau you all tengok saya punya chart, kalau you all tengok saya punya chart, simple. Okay, so saya ada satu indikator momentum, oscillator kita panggil, kemudian ada satu indikator trend ataupun indikator price action. So just saya guna dua saja. Okay, saya boleh masukkan banyak indikator tapi nanti indikator stochastic RSI dah ada signal, MACD pula belum ada signal. Okay, kalau saya guna exponential moving average, kemudian saya masukkan lagi Bollinger Band, Ichimoku, nanti actually dekat EMA tu dah ada signal, tapi dekat Ichimoku tak ada signal. So susah nak buat decision. So kita ambil pendekatan, just guna satu indikator untuk ukur momentum dan satu indikator untuk bantu kita buat analisis price action. Maksudnya indikator yang ada dekat sini lah. Tapi indikator ni bukan signal utama. Signal utama terletak ke D candlestick.
finvids.com. Dia tak payah buku lah. Finvids.com. Mana ni saya tulis. Finvids.com. Okay. Masuk ni. Finvids.com. You all tengok dekat situ. RJ-Tech boleh hold lama lagi tak? Selagi tak keluar sell signal boleh hold. And then bergantung dekat you punya matlamat berapa. Kalau target 20%, ambil je lah. RJ-Tech. Beli harga berapa ni? RJ-Tech ni ke? RJ-Tech. Beli harga berapa? Kalau beli dekat bawah sini, okay, kalau beli dekat bawah sini, hari tu dah bagi dekat 20% dah. Nak tunggu apa lagi? Okay. 40% dia bagi. Kalau beli dekat sini, so kalau beli dekat situ, hari tu 20%, sekarang dah tinggal 13%. Ikut you punya matlamat lah. Berapa? 0.38. 0.38 dekat sini. Oh, beli hari tu lagi bawah. Okey, macam saya punya matlamat untuk trade saham yang pertama sekali saya letak by percentage. Kalau 10%, so saya ambil saja 10%. Kalau 7%, 7% saja. Okey. Yang kedua by resistance. Yang ketiga, ikutlah dia, you perlu ada matlamat. Kan kita dah buat trading plan kan. Okey, sekarang ni dia ada satu trend line. Okey, dia ada satu trend line. Kalau dia berjaya break atas trend line ni, okey. Tapi actually okey dah. Jangan bagi saya lukis sikit lagi. Okey, sini dah ada breakout. Okey, dah breakout, dah pull back. Okey, tunggu kalau nak new entry, tunggu oversold. Ada CRS. Kemudian dekat sini kita boleh lukis satu lagi trend. Okey, kalau dia turun dan break di bawah trend line ni, boleh ambil dululah profit. Okey, kalau ada CRS dekat sini, mungkin boleh ambil peluang untuk new entry. InsyaAllah lah. Alright, itu strategi yang kita pakai lah, bergantung kepada risk. Apa-apa pun bergantung kepada risk. Okey, so macam mana kita punya sesi malam ni? Okey ke tak okey? So secara ringkas saja macam tu lah ciri-ciri saham yang berpotensi. Okey, cuma yang lain-lain tu kalau yang tak clear lagi, you all boleh carilah ilmu yang saya sebutkan tadi. You all perlu cari. Nak belajar sendiri dekat YouTube pun boleh, tak ada masalah. Alright, kalau nak masuk kelas, mana-mana kelas pun silakan masuk. Wajib masuklah. Kalau you all tak faham, wajiblah. Kalau yang dah faham, yang dah clear, boleh apply lah lepas ni. Okay, so ada yang pernah ambil saya punya video sebelum ni. So ini adalah kita punya refreshment class. Alright, kita punya refresh, kita nak refresh balik ilmu yang kita dah belajar. Okay. Okay. Ada soalan lagi tak? Saya harap kongsian saya malam ni dapat bagi manfaat lah. Okay. Dapat bagi manfaat. Tag tu, tapi as a
trader, you all tak patut beli saham yang you all tak study. So you all perlu study dulu, ada SOP, cukup syarat, you all dah tahu berapa risk, baru beli. Alright? Okay? So dalam kehidupan ni, it's about risk. Even though kalau kita nak pergi ke pasar pun, kita ukur risk dulu kan, tengok hujan, okay? Tengok minyak kereta cukup ke tak cukup, itu semua adalah risk. Even though kita nak pakai kasut pun, kita nak tengok risk. Kasut tu, dalam kasut tu ada binatang serangga ke, itu semua adalah risk. So cara kita control the risk tu yang penting. So mesti kita check dulu, oh tak ada, dah selamat baru pakai. Kereta minyak cukup, baru kita start bawa. Kalau tak cukup, kita isi dulu. Itu adalah kawalan risk. Right? Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Saya halalkan ilmu malam ni. Okay, so saya harap perkongsian saya malam ni dapat bagi manfaat. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.